Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di video ini sorry, mic saya jauh sikit. Video ini saya nak bercerita pasal basics iRacing sebab ramai geng-geng iRacing yang baru join. Seperti rakan lama saya, Man Kuala dan beberapa rakan-rakan lain. Jadi saya prefer gunakan web daripada UI. UI itu ada satu aplikasi khas lah untuk login. Dan katakan anda menggunakan Steam untuk membeli langganan iRacing, anda kena klik to log in via Steam, log in here. Jadi anda boleh login menggunakan akaun Steam anda. Tapi saya dah ada akaun saya log in. Jadi saya akan bercerita tentang nak memahamkan dunia iRacing ni apa. Okay. Jadi login yang akan nampak benda pertama ialah kat bawah ni ada race now. Lepas tu ada test session. Okay, so saya hari ni saya nak bercerita pasal katakan yang baru join ni mesti tak, yang ni series kita kena fahamkan ada 3 lajur. Sini ada 4 lajur, ada series, ada track, ada car dan ada session kat sini Jadi sebelah kiri ni series perlumbaan, contohnya lomba kancil. Lepas tu perlumbaan MSF. Jadi macam series lah kat sini. Jadi setiap series ni dia punya tempoh ialah 12 minggu. Dan sewaktu saya bercakap ni, ianya di minggu pertama daripada 12. Okay? Jadi contohnya saya akan bercerita pasal saya menyertai series bernama Porsche ni Porsche iRacing Cup. Dia akan tunjuk kat sini. Okay? Porsche iRacing Cup. Jadi kita pergi klik home dia kat bawah ni. Nak faham apa benda ni. Jadi kita klik kat home dahulu. Okay. Jadi kat home ni nampak tak dia punya cerita-cerita dia dekat series ni. Ada Porsche iRacing Cup ialah sekian. Sekarang ni saya berada di dalam perlumbaan tahun 2021 tapi season ketiga. Dalam setahun ada 4 season Dan sekarang saya berada di season ketiga. Jadi setahun 4 season. Jadi saya baru join season kali ni. So sebelah kanan ni pula division. Division ni maksudnya setiap pelumba dalam iRacing dia akan dibahagikan kepada 11 division. Jadi pelumba yang mempunyai driver rating, kita panggil driver rating ni sebab mengikut performance driver tersebut di musim yang lalu kalau baru join dia kat sini lah rookie, dia tak ada division, tak silap saya. Jadi dia ada division 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah ke 10 ni disusun mengikut driver rating. Jadi katakan ada 10,000 orang yang mendaftar dalam iRacing. Dia orang akan susun 10,000 bahagi 10. Jadi 1,000 orang yang mempunyai driver rating tertinggi akan duduk dekat division 1. Dan seterusnya lah. Jadi macam saya sekarang kali ni saya berada di division 4. Apa yang saya highlight ni, division 4. Dan sekarang dalam Porsche iRacing Cup saya di kedudukan nombor 2 dengan mata terkumpul 107 poin. Dipanggil championship point. Jadi nak tahulah kan apa ni dekat home ni lah. Okay, lepas tu kita boleh melihat schedule. Schedule ni adalah dalam iRacing kita berlumba apa ni cakap mengikut schedule, ada jadual. Jadi ke atas yang nampak tak 1 2 3 4 ni, ini adalah sebelah kiri ni lesen. Macam sekarang saya lesen A dekat road series atas 1 2 3 ni bermaksud disiplin perlumbaan dalam iRacing. Ada oval, ada road series, ada oval atas tanah dan ada rallycross lah. Jadi lesen lain-lain. Macam saya lesen A dengan markah 3.58 dan driver rating saya 1978. Macam itulah. Kalau orang tanya apa kau punya rating? 1978. Itu. Jadi jadual perlumbaan ni dia bahagikan lajur paling kiri ni dipanggil mingguan. Jadi seminggu ni kita akan berlumba
sepanjang 4 lap uh, di Lita Nordschleife Industri Fahrrad, tak pandai sebut. Jadi minggu kedua di Chicago Road Series. Ini semua kena beli. Minggu ketiga di Canadian Tire Motorsport. Minggu keempat di Road America. Minggu kelima di Lime Rock. Lepas tu di Interlagos. Sampailah minggu ke-12. Jadi yang wajib sebenarnya 8 minggu sahaja daripada 12 untuk dikira sebagai mata keseluruhan dalam division. Okey. Anda masih follow saya tak? Faham ke tak ni? Tak faham, WhatsApp saya. Okey. Kita nak tengok juga statistik kita berbanding rakan-rakan kita. Contohnya, saya nak bandingkan diri saya dengan pelumba-pelumba daripada Asia. Jadi, pelumba Malaysia ni boleh tahan juga aktif di iRacing. Jadi, nak tengok dia orang ni, kita pergi pilih kelab. Asia di Region 7. Kita pilih Asia. Division kita pilih All. Kita pergi. Okey, nampak? Saya sekarang di kedudukan nombor 10. Kawan saya, Calvin Desing, nombor 8 dengan 111 poin. Dan saya dapat 107 poin. Aiman Zubir 90 poin. Muhaimin 89 poin. Mat Syafawi Makno 76 poin. Paduka Syed Hassan 68 poin. Ini rakan-rakan saya lah semua ni. Jadi nak memahamkan mana datang poin tu kan. Jadi katakan saya berlumba Saya berlumba pada pukul 7.45 ni. Berlumba, tengoklah dapat nombor 1 lah contohnya. Dapatlah result kan. Jadi result tu kita tengok dekat sini. My race participation. Jadi kita klik kat sini. Kita nak tahu berapa poin aku dapat race sebelum tadi. Saya bercerita dalam dunia ni lah. Dalam dunia Porsche lah Jadi kita tunggu. Kat sini. Last 10 race. Nampak tak? No slide. Saya start position 2. Finish nombor 1. Championship point 118. Macam tu lah. Tapi macam mana? Kenapa saya dapat 118 tapi dekat championship point dia tulis 107. Ni satu lagi benda yang penting nak cerita juga ni. Okey Kita tengok dekat statistik tadi, dekat saya punya statistik nampak tak? Saya berlumba 11 kali. Saya highlightkan ni 11 kali. Dalam dunia iRacing, sistem akan mengambil markah tertinggi jika perlumbaan itu maksimum 4 kali. Jadi kalau anda lumba 4 kali, ada markah anda yang tertinggi dalam 4 kali tu, dia akan ambil. Tapi jika anda lumba 5 kali, dia akan ambil purata 2 tertinggi. Dia 4-4-4. Jadi kalau anda lumba 9 kali, dia akan ambil purata 3 tertinggi pula. Macam saya dah 11 kali. Jadi dia ambil purata 3 tertinggi, jadilah 107. Jadi lagi banyak lumba, tak semestinya kita poin paling tinggi. Lagi banyak lumba, poin kita akan di-averagekan. Jadi, session ni saya terlupa nak cerita. Yang ni practice session. Ni practice session 17 minit dia punya timing yang dah tinggal. Ada 5 orang dalam room tersebut dan servernya duduk dekat Europe. Ikut bendera lah. Yang ni server dekat Australia. Kat atas ni kat Europe, kat Jerman. Jerman dengan Perancis. Ni USA. Jadi ni practice session. Yang ni ada qualifying session. Next qualifying session pukul 4 suku. Macam tu. Ni race session. Pada pukul 3.45 waktu kita ataupun 7.45 GMT dah ada 5 orang daftar. Dalam kurungan ni 5 tu maksudnya 5 orang daftar. Okey. Jadi ada siri-siri lain juga yang macam mengikut lesen, macam yang Porsche Cup ni lisensi. Jadi kalau anda baru join sahaja, jika anda baru join, anda tak boleh masuk series lain. Dia akan grey out. Jadi anda kena hanya boleh lumba Mazda MX-5 ni sahaja. So selepas ini
Video ini saya akan buat satu video lain bagaimana nak memandu Mazda MX-5 Lelita Tsukuba ni. Jadi kita ada rest session setiap jam pukul 4, pukul 5, pukul 6. Dan kita boleh praktis. Kita boleh praktis dulu secara online. Tak nak praktis secara online, boleh praktis secara offline. Test car on track. Pilih kereta, pilih litar. Lepas tu adjust weather semua. Semua boleh adjust. Jadi, satu lagi yang saya nak share ialah dekat kita panggil my profile ni. Panjang cerita iRacing tapi saya cerita yang pendek saja, yang penting-penting saja. Kat my profile ni. Okay. Kat sini anda boleh edit lah, anda punya biografi semua. Semua orang boleh nampak benda ni. Boleh upload gambar. Ada oval license, road license, dirt oval license dan dirt road license. Jadi dia lain-lain Nampak tak? Jadi saya hanya fokus kat road license. Dengan driver rating saya 1978 nama saya. Dan ini adalah performance saya lah sepanjang saya join daripada sejak 2014 lagi. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Yang sebelah kiri ni laju apa tu adalah paksi iRating. Ini time lah. Jadi kita boleh tahu kita punya performance kat bawah ni. Saya dah berlumba 3063 kali, dah menang 86 kali, top 5 800 kali. Average permulaan start petak ke-12, average penghabisan nombor 10. Dan juga kita ada average ink per race 6.14. Jadi semua ada statistik yang penting-penting ni. Itulah dia iRacing. Dan jika anda berlumba dalam siri-siri yang bukan rookies, anda akan dibayar. Untuk lisensi, anda akan dibayar $4. Satu untuk ni lah. Jika anda menghabiskan 8 perlumbaan. Jika anda lumba lesen B dengan A, anda akan dibayar $8 tak silap saya untuk setiap perlumbaan. Tapi total saja maksimum $10. Jadi anda dibayar untuk berlumba. Jadi itulah dia mengapa dia sebenarnya dekat sinilah. Kat home ni, kita boleh tahu. Yang penting pergi series, pergi kat home. Kita baca dia punya rules lain-lain. Dia ada introduction dia, nampak tak dekat rookies ni dia tak ada division campak semua sekali. Sekarang ni paling tinggi Cedric ni dengan 152 poin, nampak tak? Jadi anda boleh bertanding dengan orang daripada serata dunia. Sebenarnya kita target berlumba nak dapatkan poin tertinggi ni. Nak poin tertinggi ni kita kena sentiasa menang. Jadi biasanya kita tengok dekat macam mana kita nak tahu poin kita kan? Ya, saya tunjuk lagi sekali. Kita tengok dekat result and statistics. Result ni. Okay. Kat sini split. Jadi saya tadi race split ketiga. Walaupun saya menang. Tapi saya cuma dapat 118 poin. Jadi saya nak masuk split ni disusun ikut saya punya driver rating. Macam tadi saya nombor 15. Disebabkan kekuatan driver rating saya adalah nombor 15 dengan average air rating 1909. Jadi banyak tak pelumba-pelumba yang air rating 2000 saya dapat kalahkan, nampak tak? Tapi kalau saya nak poin tinggi, saya kena naikkan air rating ni. Bila saya menang, saya dapat penambahan air rating sebanyak 96 poin. Maknanya sebelum ni saya 1800 je. Okay. Kalau kalah, kena tolak pula. Dapat tak? Start nombor 12 ke bawah, 12 sampai 23 kena tolak air rating. Paling teruk ni lah 85, 87. Jadi air rating saya naik disebabkan orang-orang ni kalah ataupun tak menghabiskan race. Jadi saya kena sentiasa top 5 dengan harapan satu hari nanti saya akan berada disusun dalam Division 1. Saya tadi nombor 1 dengan 118 poin. 118 poin dekat level atas ni, dia kat nombor 12 sebenarnya. 118 poin maknanya nombor 12. Kalau saya clock nombor 11, saya dapat 126 poin. Kalau saya menang, 224 poin. Nampak tak? Ini yang kita nak kejar sebenarnya. Ekosistem ni.
Uh, jadi itu dia asas kenapa berlumba dalam racing. Kita bukan berlumba suka-suka je, kita ada impian, kita ada mengejar sesuatu, ada goal dia. Jadi nak tahu goal dia tu, anda boleh pergi dekat my profile. Kita kat bawah ni ada certificate, ada awards. Ini award-award ni anda boleh dapat lah, anda boleh baca satu-satu award ni apa dia. Banyak award yang kita dapat dan apa yang kita belum boleh dapat. Yang macam grey out ni saya belum dapat lagi lah, award lah. Ni Lepas tu yang penting certificate. Kemenangan pertama. Uh, Banyak lagi certificate saya tak dapat. Season race overall, dapat tak top 5. Dapat top 5 habis season top 5 in dalam division saya dapat sijil. Top 5 tau. Ini season ni overall ini season race division top 3 pula. Ah. Ini awarded region club championship awarded when your club placed first in the region in season. Club pula. Oh, banyaknya. Okey, jadi sampai di sini sahaja saya nak bercerita pasal asas-asas iRacing. Jadi semoga info ini bermanfaat untuk semua dan marilah kita berlumba sewaktu COVID ni dan mengisi masa lapar dengan aktiviti yang berfaedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.